Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersedia, kiri kanan semua dah siap untuk menceritakan satu topik yang panas sebenarnya, terutama sekali bagi mereka yang senang berpenyakit. Saya ulang, senang berpenyakit. Kan kita ni Tuhan bagi genetik yang berbeza-beza. Ada setengah orang tu dia isap okok lah berapa kotak satu hari pun, dia makan lah berapa pinggan nasi ke berapa, tak jadi masalah. Teh tarik ke teh apa pun, ambil lah gearbox ke, dia tak akan jadi apa-apa sampai umur 90 tahun. Itu kalau anda dapat genetic factor yang Tuhan bagi 1/1,000,000 orang macam tu, ada, memang ada. Dan you dah tengok bukti-bukti ramai juga. Tetapi ada juga genetik yang lebih ramai sebelah sana, yang sikit aja salah makan, yang sikit aja naik berat badan, sikit aja stres, dah mula jadi masalah high blood pressure lah, kena diabetes lah, kena autoimmune, dan kalau salah-salah bulan kena cancer pun, betul tak? Jadi ramai yang sebenarnya yang 70-80% yang tidak ada kaitannya dengan genetik langsung. Maka malam ni kita nak cerita apa jadi kalau kita cuba berhenti ambil gula selama 1 bulan. Baik, ramai yang dah bagi respon pada saya pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi join. Apa khabar semua? Anda yang masuk tu kata seorang tu, "Doktor, saya mengeletaklah tangan, nanti saya menggigil kalau sebulan tak makan." Jangan kata sebulan. Bagi mereka mungkin yang tulis tu dalam 2 hari tak kena gula dah mula menggigil agaknya, betul? Sebahagian lagi kata kalau tak kena tu saya tak boleh fikir, saya tak boleh fokus, memory saya hilang. Orang putih kata brain fog, dia jadi kabur pemikiran. Jadi saudara saya sekalian, malam ni boleh tak kita bersabar dan kita dengar elok yang dimasukkan tanpa gula hidup kita ni. Dengar, nombor 1 ialah you ingat tak makan gula saja ke, ataupun you masih makan nasi ke? Yang tulis tadi masih makan roti ke, macam mana? Jadi kalau you masih lagi makan roti, you masih lagi makan nasi, you masih lagi makan ubi-ubi dan sebagainya, you tak akan menggigil sebab dalam tu pun ada gula. Jadi definisi gula pada hari ini ialah nombor 1, kita buang dulu gula yang nampak di mata kasar kita ni, your naked eye. Bila you nampak gula, benda tu memang manis, terutama sekali yang dipanggil apa? Table sugar. Faham tak? Gula pasir tu yang nampak tu, gula yang tu betul yang you nampak, you beli berkati-kati tu. Kata orang zaman moden ni hampir dekat 70 kilogram satu tahun kita makan gula masuk dalam badan kita. Termasuk gula yang you nampak dan you tak nampak. Jadi ramai orang yang kata dia menggigil tu, kenapa dia tak menggigil lagi kalau dia tolak cuma tak masuk 2 sudu 3 sudu teh dalam dia punya kopi atau tea, gula tu dia tak masuk, dia masih tak menggigil. Dia ambil kopi O masih tak menggigil, dia ambil teh O pun tak menggigil. Kenapa? Siapa tahu? Cuba. Sebab ada lagi bahan-bahan yang berbentuk gula yang tak nampak. Ni akak dan makcik dan pakcik ataupun abang dan akak sekalian dengar, yang tak nampak tu pun banyak gula dah. Contoh saya kata tadi, roti nasi yang putih, roti canai. Kita makan apa lagi? Nasi lemak, lontong pagi-pagi. Setengah daripada kita makan roti dengan omelet, biskut lagi. Kalau tengah hari tu kadang-kadang kita pergi ambil croissant, tak style Mak Saleh ni lah, ambil sandwich lagi. Okey, apa lagi? Banyak lagi makanan-makanan yang you beli kat supermarket tu semuanya bergula. Jadi malam ni bila saya kata apa jadi kalau kita buang semua gula ni, termasuk gula yang tak nampak tu, barulah betul dinamakan buang gula sebenar-benar yang dibuangkan, dinyahkan. Kalau takat cuma buang gula pasir yang kita ambil dengan sudu teh tu, itu tak aci, itu siapa pun boleh buat. Ni yang saya cabar diri kita bersama ni pada malam ni ialah langsung bahan-bahan yang ada karbohidrat yang refined. Jadi malam ni kita cuma nak fokus kepada gula pasir dan gula yang berbentuk karbohidrat yang telah diproses. Saya ulang, yang diproses. Contoh apa? Cepat tadi. Yang paling ketara dan paling biasa kita makan, yang stabil, yang kita makan setiap hari, breakfast dan sebagainya, itu ialah roti, tepung, benda-benda yang berpulut, bernasi dan sebagainya tu. Kalau itu dulu you boleh buang,
Ini barulah dinamakan resolusi baru. Nak tengok apa jadi lepas sebulan kalau you buang benda ni. Adakah you akan masih menggigil? Adakah you akan ketak? Adakah you akan pengsan? Adakah you akan jadi lawyer? Jawapannya saya akan bagi hampir ada 7 perkara yang akan berlaku apabila you nyahkan bahan-bahan yang bergula, sama ada gula pasir ataupun gula yang tak nampak tapi berbentuk dalam bentuk kuih atau biskut ataupun dalam plastik ataupun dalam paket-paket yang dijual di supermarket ataupun di tepi-tepi jalan, termasuklah kita punya tepung-tepung yang goreng dan sebagainya tu. Okey, right, jaga baik-baik. Okey, tetapi kalau you ambil karbohidrat yang berbentuk ada serat, umpamanya ubi keladi yang direbus, ubi kentang, ubi keledek, jenis-jenis kekacang atau legumes, benda-benda yang bersayur, benda-benda yang berbuah, kalaupun dia contohnya manis bergula seperti contohnya buah kurma ataupun honey, ataupun stevia, ada benda-benda yang dibenarkan itu tak termasuk dan termaktub di dalam sinarai yang saya suruh you buangkan sebulan ni. Baik, katakan kita dah minggu pertama buang, lepas tu minggu kedua, apa jadi? Okey, saya akan bagi tahu kat you apa berlaku. Setengah orang 3 hari pertama, saya ulang, 3 hari pertama yang belum ikut DND diet, dia akan jadi ketak, betul ya? Dia akan rasa macam apa orang kata tak cukup makanan. Dia rasa macam sengsara ataupun dia rasa macam orang panggil apa ni, kena tahak lah, faham tak? Jadi dia jadi macam berserabut sikit, okey, dia jadi macam kebuluran, macam tu. 3 hari tak kena gula, you bayangkan hari-hari duk kena teh tarik, dan hari-hari duk kena susu, duk kena sampai gula 2-3 sudu sekali masuk dalam kopi semua tu, dan benda-benda manis lagi. Lepas pada makan pula you suka cari kuih moe, ni bahaya sangat. Okey, tetapi kalau you berhenti semua tu dan you juga buang benda-benda yang saya kata walaupun tak nampak tapi ada karbohidrat yang telah diproses, yang paling senang you faham ialah roti dan tepung, benda-benda macam tu, maka nombor 1 yang berlaku minggu pertama ialah you akan merasa lidah you akan bertukar, taste bud you akan rasa macam ada pertukaran deria rasa. Kadang-kadang you rasa pahit sikit, orang utara kata you rasa payau sikit, kadang-kadang you rasa macam nak lawyer sikit, tetapi insyaAllah sebab prosesnya ialah lepas 2-3 hari you buang benda-benda yang saya sebut tadi yang bergula tu, you akan tengok kalau cek insulin you hari ketiga dah mula rendah. Insulin adalah satu hormon untuk membawa masuk gula, tapi bila you dah nyahkan gula, dia nak bawa masuk apa? Maka dia tak perlu keluar banyak. Jadi pankreas you akan mula kerjanya ringan sikit. Jadi nombor 1, you akan hilang appetite atau selera kepada gula selepas 3 hari, bukan 3 hari pertama. Saya ulang, selepas 3 hari fiziologi kita akan tukar setting, dia panggil reset, mengatakan aku bolehlah tak kena gula dah 3 hari. Tapi 3 hari pertama betul apa yang you kata kat I tadi, bagi orang yang tak biasa berhenti makan benda-benda bergula. So number 1, you lose appetite, you akan hilang selera kepada makanan yang bergula cuma selepas 3 hari. So kalau 3 hari pertama you terliok balik nak makan you punya benda-benda manis tu, saya faham, sabar. Saya kata apa, you kena tahan kalau boleh sebulan, tengok apa jadi. Jadi minggu pertama kadang-kadang setengah orang sampai 5 hari pun baru dia nak boleh rasa yang saya kata dia hilang kepada kempunannya kepada gula. Sebab apa? Insulin dia mula turun, jadi dia punya craving, dia punya rasa nak tu bergantungan pada gula tu dah boleh hilang. Paling lambat 5 hari. Faham? Okey, dan you punya taste bud, deria rasa tu akan menjadi agak biasa balik lebih kurang 5 hari kemudian. So first week lah lebih kurang. Nombor 2, you akan rasa cuma lapar sehari, 2 hari, 3 hari saja. Ingat, ni bukan puasa tau. You masih makan, cuma you tak ambil gula. Okay, dalam makanan you sikit pun tak ada gula. Apa jadi? You akan hari ketiga hilang kelaparan. Macam hari 3 hari pertama, terutama sekali hari kedua tu you rasa lapar macam nak lahap je nak makan. Tapi insyaAllah kalau you sabar hari keempat, kelima, macam dah hilang pula rasa. Masih boleh makan. Kita kan, saya cerita ni bukan untuk you berpuasa sangat, tetapi untuk you mengurangkan dan boleh-bolehnya buang langsung gula. Apa jadi?
you dah stabilize you punya sugar. Maksudnya gula you dah tak naik turun lagi dah. Faham tak faham? You tidak akan rasa gula, you tak nampak lah gula tu naik turun. Tapi kalau orang buat eksperimen dalam lab, kan masa ada gula you makan, masa tarik tu dia naik. Setengah jam kemudian, masuk jam kedua dia dah turun. Lepas tu you bantai lagi tengah hari, katakan pukul 10 tu you ambil lagi kari pak ke apa kan. Kalau pergi office, naik balik. Sekarang dah tak ada. Pasal apa? You makan juga, tapi you tak ambil benda yang saya kata bergula ataupun yang bertepung, berroti, itu biskut-biskut semua tak ada. Maka you ambil bahan-bahan yang berbentuk buah, berbentuk sayur. You jangan risau. Pasal apa? Dalam buah, sayur, kacang-kacang, ubi-ubi yang serat tu masih kuat, you masih ada orang panggil glukos. Kot-kot lah you rasa tak ada langsung dalam hidup you. Sebenarnya banyak lagi. Dalam sayur pun ada karbohidrat. Karbohidrat tu sebenarnya sebahagian besar daripadanya terdiri daripada glukos. Faham? Yang lain tu serat, ada air lagi. You jangan risau, you tak akan pengsan tanpa ambil gula tadi. Sambung. Maka bila you dah stabilize, you dah stabilkan gula you, maka tadi insulin dah turun. Sekarang masalahnya you dah mula mengeluarkan lemak pula. Jadi lemak you akan diguna pakai sambilan glukos-glukos yang lebih-lebihan yang you makan atau you simpan dulu-dulu. Hari keempat kelima dia dah mula kaut habis, maka keluarlah lemak-lemak pula. Jadi masa tu you dah, walaupun 3 hari pertama you merasa letih, ingat tak tadi, letih, rasa kempunan, rasa macam tak boleh, semangat pun dah nak hilang. Tapi hari keempat dia dah mula hilang you punya masalah letih tu. You akan rasa aku tak ambil gula pun masih okey lah. Ni bukan saya cerita, selalu you masih teringat ni bila saya cerita ni macam nak kena puasa. Sabar, puasa sekejap dulu. Ni cerita cuma tak makan benda yang bergula. Maka you akan tak rasa letih langsung bila datangnya hari keempat. Walaupun 3 hari pertama sampaikan memori you pun, kadang-kadang orang yang biasa makan benda manis, dia akan rasa pening kepala, rasa bercelaru pemikirannya, nak fokus tak boleh, nak kerja pun kadang-kadang terganggu, letih lah, mengantuk dan sebagainya. Maka you datang aja hari keempat, kelima, masuk minggu kedua, you rasa macam normal, you tak rasa letih. Dan you sekarang, kalau hari pertama, kedua, ketiga pun jadi masalah. Satu lagi orang tak tahan ialah dia hilang banyak air. Bila you tak ambil gula, faham? Kalau you tak ambil gula dalam badan you, gula tu selalunya dia juga boleh menarik air. Maksudnya air mengikut gula. Kalau banyak gula dalam badan, air banyak tersimpan dalam badan. Saya ulang lagi sekali, water retention, penyimpanan air berlaku apabila banyak gula dalam badan. So orang kalau banyak sangat gula dalam badan, maka air pun akan kadang-kadang sampai bengkak kaki pun ada. Faham? So kalau you dah tak ambil gula, ataupun yang tak nampak pun you tak ambil, you dah tahu dalam tu ada refined karbohidrat yang telah diproses, you pun tak ambil juga, cantik, air akan hilang. Jadi hari pertama, kedua, ketiga kadang-kadang you kencing lebih, kadang-kadang kering, badan tu rasa macam tak cukup air, you ganti je dengan air pun tak bergula, of course, tak ada langsung bahan-bahan yang manis. Maka boleh you tengok badan you hari keempat, kelima dah mula orang panggil fat burning punya position. So minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kan kita main game ni untuk 4 minggu, you akan nampak berat badan you akan mula menurun. Daripada minggu pertama pun dah nampak dah. Dan orang selalunya kalau ikut program yang saya cerita ni, kalaupun dia tak bertujuan nak kuruskan badan, dia tetap akan kurus sedikit, sekurang-kurangnya antara 3 hingga 5 kilogram. Macam paling kurang 1 kilogram seminggu, itu paling kurang. Okey, jadi seterusnya pula, nombor 5 ialah you punya mood. So enhance mood. You akan hari pertama, kedua marah, rasa geram, kadang-kadang rasa murung, kadang-kadang rasa macam sensitif, rasa resah kadang-kadang. Tapi saya kata habis 3 hari, cuma masuk 4 hari, minggu kedua you tengok you punya mood tu, orang tengok you, badan pun nampak dah segar sikit,
nampak ringan je kan. Rupanya mood you pun cantik, you senang senyum, you tak marah orang. Bahkan you mula pada hari pertama ni kan masih sempat lagi ni, belum habis lagi hari pertama. Every day today, from today, you jadikan sebagai hari baru you, and every day you look forward, you tengok hari untuk menjadikan hari itu lebih bermakna, cantik sangat-sangat. Okay, so apa you buat? You teruskan perjuangan you. Sebab apa? You akan hilang masalah depresi dan hilang masalah keresahan dan kesedihan. Sebab apa? Ada hormon-hormon yang cantik akan keluar apabila you menurunkan insulin dalam badan you. Saya ulang, apabila gula berkurangan, insulin berkurangan. Bila insulin berkurangan, penyakit berkurangan. Ini memang telah dibuat kajian. Ini bukan soal you nak buat diet-diet yang special dan sebagainya. Cuma you jaga glukos je malam ni, you jaga gula je, pun dah dapat manfaat yang dahsyat. Ingat, you bertahan sebulan, kalau dapat manfaat you sambung, kalau tak dapat manfaat apa-apa you lupakan apa yang saya cerita malam ni. Tapi kita tahu, dan kita pernah buat, dan ramai kawan-kawan saya dah buat pun, dia dapat. Selepas mood dia naik, dia apa lagi dapat? Ini tak payah you buat, dia sendiri automatik. Kulit you akan jadi glowing. Tahu glowing tak? D&D diet you ikut betul-betul. Memang kita dah siapkan. D&D diet tu memang khas. Prinsip pertama dia apa dia? No sugar, betul tak? Last sekali ialah apabila you buang gula dalam badan you, ataupun you make sure tak ada benda-benda yang tak patut masuk. Kadang-kadang terlepas juga, kita tak sempat nak check. Contoh, selalunya makanan-makanan tu kita tak check kan. Sekurang-kurangnya yang you dah faham sangat-sangat, you tak makan tu dah cukup cantik dah. Bagi saya jangan terlalu serius sangat. Apapun ujung-ujung sekali, you punya badan akan kurang stiffness. Stiffness tu maksudnya apa? Kurang rasa keras ataupun rasa sakit badan-badan you. Seperti joint-joint tu akan berkurangan. Dari segi rasa ketat, you akan rasa lebih ringan, dan you akan boleh bergerak dengan lebih lincah. Maka ada beberapa seterusnya saya akan bagi terus penyakit-penyakit yang akan berkurangan. Confirm kalau you ikut betul-betul. Number one ialah you punya blood glucose. Mula-mula je, hari pertama kedua je haru biru sikit, dia nak stable tak stable semua, nak membiasakan diri. Tapi you punya HbA1c, kalau you ambil you punya darah, akan turun. Orang diabetik, triglyceride you akan turun, HDL akan meningkat, you punya liver fat. Yang ni ramai orang mesti tepuk tangan ni. Sebab apa? Cara ni saja pun you dah boleh mengurangkan apa yang dimaksudkan dengan fatty liver. Faham tak faham? Fatty liver is very orang kata rampant, berleluasa zaman sekarang ni. So you kena jaga betul. Saya kata apa? Diabetes, ikut je yang malam ni punya cerita, buang terus. Mulai daripada malam ni, mulai sekarang. Sekejap lagi kalau nak minum teh ke kopi, no sugar. Okay, complete. Kalau boleh simpan untuk nak masak bagi sedap je kat dapur, lain pada tu tak perlu. Okay, kidney improve, buah pinggang. Masalah immunity meningkat. Saya nak cerita tentang COVID sekejap lagi, ada kaitan dengan gula pun. Stroke akan orang kata apa, you hindari stroke. Masalah adrenal, atas daripada buah pinggang tu ada hormon yang menjadikan you happy tak happy dan sebagainya. Blood pressure semua tu kena jaga kat situ. Masalah dementia, nyanyuk berkurangan, dan masalah blood pressure pun turun. Masalah jantung memang akan berkurangan. Dan sekarang saya nak cerita kat you bahawasanya gula ni kalau dibiarkan, saya selalu cerita, dia sama standard dengan heroin, dengan kokain. Ketagihnya tu kalau you suka sangat gula. So tolong keluarkan diri you dari sehari ke sehari, tahan sebulan, lepas sebulan you pastinya boleh kontrol sampai bila-bila pun. Jadi kalau you tanya, dok, sampai berapa lama you nak buat sistem macam ni, saya rasa you boleh buat pertukaran ni daripada sekarang. Kalau boleh tahan sebulan, confirm you boleh tahan bertahun-tahun lagi. Tak perlu pun gula lagi dah. Baik, didapati orang yang nak lawan COVID, bila you kontrol gula dalam badan you sahaja, ada kajian sampai boleh hampir 100 kali ganda kuatnya daripada orang yang suka makan gula. Saya ulang, bagi mereka katakan dua kumpulan, yang ni suka gula, yang ni buang langsung gula. Jadi yang buang langsung gula ataupun refined karbohidrat ni, cara dia mempertahankan dirinya, daya imunnya lebih kuat daripada mereka yang rajin makan, minum gula manis semua ni, sebanyak 100 kali ganda lagi.
daya tahannya. Sebenarnya dalam kajian ni 150 kali ganda, tapi bagi saya 100 kali ganda pun saya lebih pada happy dah. Faham? Okey. Dan masa kita COVID ni lah, orang suka makan benda-benda yang manis kat rumah. Tapi you tahu sangat bila kita duduk setempat ataupun duduk kat rumah dan tak pergi mana-mana, social gathering pun kita kena asing balik, duduk berseorangan atau satu family saja, kita dah mula worry, kita risau. Bila risau kita anxious, bila kita dah resah, gelisah, kita ada depression. Bila depression kita makan, makan tu lah. Kalau tinggi juga lagi dengan dah lah masalah PKP ni, makan pula tinggi gula, dan bila tinggi gula tu body kita akan jadi lemah. Bila lemah dia naik lagi stres, bila stres patah balik COVID senang attack. Sebab apa? Bila immune system kita jatuh disebabkan oleh stres, confirm lah, dan badan pula penuh dengan bergula. So tuan-tuan sekalian, perhatikan supaya anda tidak memberatkan lagi punya kerja-kerja oleh liver. Kan kena kerja kuat, liver kita, hati kita tu kena direhatkan, pankreas kita direhatkan, maka insyaAllah body kita akan bertukar wajah dan you akan sentiasa mendapat, kalau Tuhan panjangkan umur, maka sisa umur kita tu menjadi lebih bernilai. Maksudnya kita boleh buat macam-macam, berfungsi seperti sedia kala. Dan walaupun umur dah 70, 80 nanti, kalau Tuhan panjangkan umur, masih lagi kita mampu melakukan kerja-kerja yang kita nak buat dan kita happy nak buat. Maka kita harus bersyukur dengan ilmu ni kita boleh terus bertahan hidup sampai Tuhan bagi sewaktu-waktunya. Kalau dah sampai kita redha. Tapi sebelum tu kita lagi hidup, lagi kita lawan. Boleh? Okey, insyaAllah saya doakan anda bersemangat untuk buangkan gula dalam hidup mulai daripada malam ini. Jangan risau, you akan hidup dengan bahan-bahan lain yang penuh dengan karbohidrat yang juga asasnya gula, tapi bukan gula yang kita maksudkan malam ni. Faham? Okey, dengan itu biarlah dunia kita ni bahagia. 2022 ni menjadi tahun yang bermakna dan kita sampai ke syurga nanti bersama. Semoga kita mampu berzikir setiap kali kita kata apa? Let go and feel good, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.